Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak. Saya Cikgu Hazizah, Cikgu RBT anda. Bersua kembali kita untuk sesi pembelajaran minggu ini. Saya harap anak-anak telah bersedia. Antara objektif pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama, dapat kenal pasti 4 teknik pembinaan objek dalam reka bentuk. Objektif kedua, dapat menerangkan 5 etika reka bentuk. Dan objektif yang ketiga, dapat menyenaraikan 6 kepentingan reka bentuk. Baiklah anak-anak, kita tengok dulu antara topik-topik yang akan kita sentuh untuk minggu ini. Antaranya, teknik pembinaan projek, etika dalam reka bentuk, kepentingan reka bentuk dan membina objek asas. Kita ke topik yang pertama, iaitu teknik pembinaan projek. Untuk mendapatkan satu objek yang baru, ada 4 teknik yang lazim digunakan, iaitu pembenaman, penyatuan, pembuangan dan peleraian. Kita perhalusi satu persatu teknik pembinaan projek. Teknik yang pertama iaitu pembenaman. Pembenaman berlaku apabila sesuatu objek asas dimasukkan ke dalam objek lain. Teknik yang kedua ialah teknik penyatuan. Dengan mencantumkan 2 atau lebih objek tanpa melibatkan pembuangan atau pembenaman. Juga boleh dicantum dengan menggunakan paku, skru, glue atau rivet. Kita juga boleh melakukan penyentuhan dengan cara bertindih, sama ada pada tempat yang sama atau bahagian bucu atau sebahagian sahaja. Teknik yang seterusnya, pembuangan. Teknik ini juga dilakukan pada bahagian yang tidak dikehendaki, di mana bahagian tersebut kita perlu buangkan. Kita boleh buang dengan cara mengerat, menembuk atau mencungkil keluar pada bahagian yang kita tidak perlukan tadi. Teknik yang terakhir ialah teknik peleraian. Bermaksud, objek asas dileraikan sehingga menjadi objek baru yang lebih ringkas. Topik yang seterusnya ialah etika dalam reka bentuk. Etika ialah nilai murni yang menjadi pegangan atau amalan seseorang supaya hasil ciptaannya tidak memudaratkan diri dan pengguna lain. Dalam reka bentuk, ada nilai-nilai yang perlu dipatuhi. Antaranya ialah keaslian. Mereka perlu mereka sesuatu produk dengan menggunakan usaha sendiri tanpa memplagiat atau meniru hasil kerja orang lain. Etika kedua,
selamat digunakan. Kita menghasilkan produk yang selamat digunakan tanpa memberi kesan sampingan kepada pengguna. Ketiga, jujur. Terutama dalam menentukan harga produk di mana tidak membebankan pengguna. Etika yang keempat ialah bermanfaat. Produk yang dihasilkan dapat memberi manfaat kepada pengguna. Etika yang kelima ialah mesra alam sekitar, di mana kita hasilkan produk dengan menggunakan sumber semula jadi tanpa menjejaskan alam sekitar. Kita juga boleh menggunakan bahan yang boleh dikita semula. Baiklah, topik yang seterusnya ialah kepentingan reka bentuk. Tujuan utama reka bentuk adalah untuk dijadikan asas dalam penghasilan produk sebenar yang memberi manfaat kepada kehidupan manusia. Kesimpulannya, kamu memainkan peranan dalam mereka bentuk produk. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk mengasah bakat kamu. Okeylah, kita senaraikan satu persatu kepentingan reka bentuk. 1. Menyediakan peluang pekerjaan. 2. Menyumbang peningkatan teknologi. 3. Memupuk nilai invensi, inovasi dan kreatif. 4. Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Serta yang kelima, meningkatkan taraf hidup pengguna. Seterusnya, kita ke topik yang terakhir, membina objek asas. Terdapat lebih kurang 16 objek asas. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 15. Satu cara untuk menzahirkan idea reka bentuk adalah melalui pembinaan objek asas. Jadi, elemen dan prinsip yang telah kita pelajari dalam pembelajaran yang lepas boleh kita gunakan dalam pembinaan objek ini. Bagaimana caranya? Baiklah, caranya dengan memilih beberapa bentuk geometri asas yang ada dalam muka surat 15 tadi. Kita pilih beberapa bentuk geometri asas. Di sini saya telah menyediakan satu contoh cara membina objek asas. Objek yang pertama saya gunakan ialah bentuk kubus. Yang kedua silinder dan yang ketiga segitiga. Ketiga-tiga bentuk geometri asas ini saya gabungkan sehingga saya dapat menghasilkan satu produk baru, iaitu rak serbaguna. Ini adalah contoh lakaran yang telah saya buat, di mana di dalam lakaran ini saya labelkan nama produk, saya labelkan elemen-elemen yang saya guna, prinsip yang saya masukkan, serta teknik pembinaan yang saya gunakan untuk menghasilkan produk ini. Lakaran yang baik mestilah lakaran yang menyenaraikan nama produk, labelkan elemen, senaraikan prinsip dan juga nyatakan teknik pembinaan yang digunakan. Selain daripada itu, kita juga boleh labelkan fungsi bagi setiap bahagian. Antara elemen yang saya gunakan dalam lakaran ini ialah garisan, rupa, bentuk dan ruang. Manakala prinsip yang saya terapkan ialah keringkasan dan kepelbagaian. Di situ juga saya senaraikan teknik pembinaan yang saya gunakan.
Di situ saya nyatakan ialah teknik penyatuan. Selain daripada itu juga saya gunakan teknik pembuangan. Rak serbaguna ini boleh digunakan sebagai tabung, menyimpan alat-alat tulis serta menyediakan memo pad. Sebab itu saya namakan dia sebagai rak serbaguna. 3 bentuk geometri tadi saya gabungkan sehinggalah saya mendapat satu produk baru. Selepas ini saya harap anak-anak dapat mencuba menghasilkan satu produk baru dengan memilih beberapa bentuk geometri asas tadi. Saya harap kamu dapat mencuba. Baiklah anak-anak, sebelum kita tamatkan sesi pembelajaran kita minggu ini, kita ulang semula topik-topik yang telah kita pelajari. Antaranya ialah teknik pembinaan reka bentuk, etika reka bentuk, kepentingan reka bentuk dan membina objek asas. Saya harap dengan bantuan slide dan video ini dapat membantu anak-anak supaya lebih faham untuk tajuk-tajuk ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama kamu. Sekian, terima kasih.